bukan Ali yang mendakwa, tapi Syiah, kerana nak mengagungkan Ali. Dan penulis-penulis tu kebanyakannya terpedaya jugalah, ataupun penulis pembaca kan pun ikut. Sebenarnya Ali bin Abu Al-As. Kalau Ali bin Abi Talib, tuan-tuan, itulah dalam ilmu dirayah wa riwayah dalam ulumul hadis. Yang itu yang menentukan, menjadi bukti Ali yang mana satu. Rupanya Ali Abu Al-As, bukan Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib umur 26, 27 dan kadang gagah kan, panglima perang Islam. Takkan tergamak naik atas bapa mentua dia kan. Tak mungkin lah kan. Dia sebenarnya Ali Abu Al-As, Ali bin Abu Al-As. Diboncengkan di belakang dan disuruh pecahkan berhala dalam Kaabah tu. Maknanya Nabi SAW dah didik cucu-cucu dia dengan amalan kebaikan. Dibawa sama-sama. Macam kita kesian kan, anak kecil lagi, cucunya kecil lagi aja ya, tak payahlah bawa masjid kan. Tapi Nabi tunjukkan pada kita tu sikit lah tuan-tuan ya, supaya kita sentiasa mencintai anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi kan. Dan akhirnya Abu Al-As ni akhirnya mati dalam peperangan, syahid. Cucu Nabi pun mati dalam peperangan Yarmuk, lawan dengan Rom. Itu satu yang kita kena tahu tentang kemuliaan, kehebatan cucu-cucu, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah penulis sejarah ni, dia ada agenda dia. Nak tonjolkan orang ni, nak senyapkan orang ni. Macam saya cerita itulah kenapa Mat Kilau dianggap penderhaka kan, di mata penjajah kan, tapi di mata kita Mat Kilau lah sebenarnya pejuang kemerdekaan yang awal, para alim ulama. Tu ya tuan-tuan ya. Jadi kita kalau kita minat lah kan, tuan-tuan ada yang minat dalam bidang sirah, bidang sejarah ni, hati-hati dengan bacaan kita. Baik, kita pergi pada kuliah kita pada malam ni. Isyak dah awal sekarang ya. Iaitu yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang telah terluput satu waktu solat. Saya situ sebut sembahyang, kita sebut solat lah ya. Telah terluput satu waktu solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat asar. Sebagaimana yang telah saudara lihat, itu adalah lantaran kesibukan tugas jihad hingga terpaksa baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikannya dengan cara qada selepas terbenam matahari di ufuk langit. Ini satu pandangan kata waktu asar terluput. Satu riwayat menyatakan lagi 4 waktu terluput. Zuhur, asar, maghrib, isya terluput. Kerana sibuk melayan apa? Musuh-musuh nak masuk dalam Madinah tu. Sampai terluput. Itu istilahnya hari ini kita nampak dengan sebab syar'i lah. Kerana keuzuran yang dibenarkan oleh syar'i. Sampai terluput kan, bukan Nabi sengaja. Dan kemungkinan tuan-tuan, Allah SWT cetuskan peristiwa ataupun kejadian ini nak tunjukkan bahawa solat yang ditinggalkan kena qada. Maka lahir satu hukum wajib qada. Nabi tunjukkan. Sebelum tu Nabi tak pernah tinggal solat, tapi kerana melayani, istilah layan lah, serangan-serangan kan, ugutan-ugutan dan tentangan-tentangan, dia peperangan ni berlaku sikit je, peperangan Khandaq ni. Tapi penjagaan tu dan cubaan-cubaan untuk masuk kan melalui ruang-ruang parit yang sempit, itu yang menjadi sentiasa umat Islam berjaga-jaga. Dan kita juga belajar tentang adanya solat khauf kan, solat khauf, solat dalam keadaan ketakutan menghadapi musuh. Ini biasanya diamalkan oleh
para pejuang-pejuang di perbatasan kita lah, tentera-tentera kan, yang bertugas kan. Ni memang ada. Kita je rasa apa? Rasa ganjil lah kan, sebab kita tak pernah buat kan. Tapi di perbatasan sana, di sempadan-sempadan, di lautan, dalam masa perang tu, orang-orang Islam, tentera-tentera ni dah buat dah. Dan tentera-tentera kita pun diajar tentang solatul khauf, bagaimana solat dalam keadaan menghadapi musuh dalam peperangan. Jadi Nabi SAW qada solat selepas terbenam matahari di ufuk langit, maksudnya masuk waktu maghrib. Lepas solat maghrib, Nabi ikuti dengan qada solat. Di dalam satu riwayat lain, bukan di dalam kitab sahih yang dua itu, disebutkan bahawa baginda terluput beberapa waktu solat, bukan solat itu saja, lantas kesemuanya diqadakan selepas waktunya. Boleh juga kita qada, katalah lepas solat maghrib tadi kita tertinggal solat 3 solat lah, dan kita qada satu. Tak payah tunggu waktu dia. Dan apatah lagi kalau solat itu ditinggalkan dalam keadaan sengaja, mesti wajib terus kena qada. Tapi kalau tak sengaja tu, sunat terus qada. Boleh tangguh sikit, tapi sunat terus qada. Jaga-jaga tidur pukul apa? 7.30 kan. Maka bangun tidur tu, ambil wuduk, terus solat subuh. Itu yang terbaiknya sesekali kan. Tapi kalau hari-hari ada masalah tu, ya. Kejadian ini menunjukkan tentang hukum wajib mengqadakan solat-solat yang terluput, dan alasan hukum ini tidak pula bertentangan dengan pendapat setengah-setengah ulama. Ini dibahaskan sikit ya. Setengah ulama yang mengatakan harus ditakhirkan, yakni dilewatkan solat kerana kegawatan di ketika itu, yang kemudian dinasahkan setelah ditasyri'kan, yakni diperundangkan solatul khauf. Ada kan? Ada pandangan kata dalam keadaan tertentu kita boleh, mungkin pandangan apa, mana kita boleh takhirkan solat tu, katalah solat zuhur dengan asar, mana kita solat zuhur tu di hujung tu. Tapi kalau ikut pandangan sini, itu dimansuhkan dengan adanya solatul khauf kan, solat khauf, dan juga solat jamak dan qasar. Untuk tentera berjalan kaki dan tentera menunggang kenderaan sewaktu bertembung dengan kaum musyrikin, andai kata masalah itu benar berlaku, maka itu pun bukan mansuhnya hukum qada itu sendiri, tetapi bagi memansuhkan takhirnya solat kerana sibuk, mengakhirkan solat. Ertinya memansuhkan hukum sah takhir dan bukan memansuhkan hukum sah qada, malah disenyapkan mengenainya. Oleh itu maka hukumnya masih kekal, dan apa yang boleh dijadikan sebagai dalil qat'i ialah hukum tasyri' solatul khauf yang diturunkan sebelum peperangan itu, sebagaimana telah berlaku perbahasannya semasa membicarakan peperangan Zatul Riqa'i kan? Itu solat khauf Zatul Riqa'. Ingat lagi ya, peperangan Zatul Riqa', iaitu tentera-tentera Islam kerana jauhnya perjalanan hingga pecah kaki, tumit-tumit dia, tapak-tapak kaki itu pecah dan dibalut dengan kain, jadi kasut, jadi pengalas. Dah pecah-pecah kaki. Dalam peristiwa perang itu, Allah Subhanahu Wa Taala tasyri'kan solatul khauf, solat dalam keadaan al-khauf tu maksudnya ketakutan kan, mana sentiasa bersiap siaga. Sebab tu dia buat 2 saf. Yang saf pertama rukuk, sujud, dah bangun, baru saf kedua rukuk, sujud dan sebagainya tu, dan seterusnya ikut giliran, sehingga akhirnya tunggu memberi
memberi salam. Di antara dalil berlakunya hukum qada solat ialah hadis di dalam Sahihain. Sahihain ni maksudnya hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim lah, rahimahullah, bahawa Rasulullah SAW telah menyebut setelah balik ke Madinah dari peperangan Al-Ahzab. Ini hadis ni, tidak seorang pun akan sembahyang asar atau zuhur kecuali telah sampai ke perkampungan Bani Quraizah. La yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraizah. Nabi sebut, jangan sembahyang melainkan kamu berada di perkampungan Bani Quraizah. Maksudnya sini ialah ketumbukan tentera lah, rombongan pergi ke Bani Quraizah. Setengah kaum muslimin menunaikan solat di tengah jalan. Maksudnya sini dia berhenti solat, masuk waktu asar dia berhenti solat. Setengah daripada sahabat Nabi tu ketika ni, ni kisah dia. Tetapi setengah yang lain berkata, kita tidak akan solat kecuali setelah kita tiba di Bani Quraizah, tiba di kampung Bani Quraizah, di perkampungan Bani Quraizah, tempat orang Yahudi tadi. Nabi kata, kamu jangan solat melainkan di Bani Quraizah. Jadi dua keadaan situ kan. Ada sahabat faham kena bergerak laju dan pertengahannya kita solat asar. Masuk waktu asar kita solat, kemudian bergerak lagi. Sebahagian sahabat faham kita jangan berhenti mana-mana, teruskan perjalanan sampai ke Bani Quraizah dan kita solat di situ, sehingga akhirnya luput waktu solat asar, masuk waktu maghrib. Maksudnya yang satu kumpulan lagi dia solat asar di luar waktu asar lah, selepas masuk waktu maghrib. Tetapi baginda tidak menghendaki itu. Maka puak yang pertama menunaikan solat mereka secara qada sampai ke Bani Quraizah. Yang tadi keadaan tadilah dua keadaan. Sekiranya solat dan berlaku wajib qada sembahyang fardu selepas luput masanya, maka sebab luput itu dianggap sama ada terlena, tertidurlah, malas atau sengaja tinggal. Setelah sabit dalil yang umum mengenai wajib qada sembahyang yang luput, tidak ada pula satu dalil yang khusus mengenai hukum qada sembahyang luput itu. Kerana beberapa sebab tertentu, kerana mereka yang terluput atau meninggalkan solat mereka semasa dalam perjalanan ke Bani Quraizah bukan terlena atau terlupa. Memang satu kesalahan bila dikhususkan hukum wajib qada sembahyang solat luput selain daripada tinggal dengan sengaja. Ini adalah sama dengan mereka yang cuba mengkhususkan sebahagian fardu yang diwajibkan sahaja tanpa sebahagian yang lain, dengan tidak wujud sebarang hukum syarak yang khusus. Jadi kita mudahkan kita tengok pada amalan sahabat yang faham tadi. Sebahagian sahabat faham solat di perkampungan Bani Quraizah, lalu mereka terlepas solat. Sebahagian sahabat faham masuk waktu asar, berhenti solat, kemudian teruskan perjalanan sampai Bani Quraizah. Kemudian sahabat-sahabat ni jumpa dengan Nabi Rasulullah SAW, cerita keadaan mereka, lalu Nabi diamkan. Maksudnya Nabi betulkan kedua-duanya ijtihad tu. Sebab berlakunya khilaf atau ikhtilaf, kan? Dan sahabat-sahabat lain pun tidak menyalahkan sahabat yang buat tidak sama dengan mereka. Itu ilmu ikhtilaf yang kita kena faham hari ini, kan? Banyak benda-benda ikhtilaf yang akhirnya menjadi pergaduhan, kan? Jadi sampai Selangor kita, pejabat Jabatan Mufti kena keluarkan fatwa, kan, dalam bab khilaf, dalam bab furu', kan, bab cabang. Contohnya apa tuan-tuan? Baca qunut solat subuh. Itu khilaf. Ada yang kata tak ada qunut,
dan kita amalkan kunut. Jadi orang yang tidak mau amalkan kunut tu jangan salahkan orang yang berkunut, kan. Ada kan tempat kita, saya tengok kan, tertengoklah kan, satu subuh tu, maksudnya lewat dah tu. Dia datang, dia lewat datang, dia tak kunut kan. Dan dia tak kunut tu, dia tegur pula kawan yang kunut tu, tak sesuai lah. Sama juga tuan-tuan baca Yasin malam Jumaat, tahlilan, apa lagi, banyak kan yang dikeluarkan oleh majlis fatwa tu. Apa lagi, ingat tak? Apa lagi antara tu dalam majlis fatwa sebut tu, dia banyak tu. Sedangkan Rasulullah SAW meraihkan, kan, yang kita kadang-kadang nak berlebihan, kata kita ni betul dan sebagainya. Sedangkan benda tu ulama dah tentukan khilaf, benda yang khilaf. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Itu dalil ya. Sesiapa yang terlena, tertidur, lalu luput solatnya atau terlupanya, maka hendaklah ia menunaikan bila dia mengingatinya semula. Ni tertidur ya. Ataupun terlupa, rasa macam dah solat kan, rupanya belum, baru dia teringat belum solat, maka dia kena segera qada. Kalaulah dia dah masuk waktu, katalah dah masuk isyak, 3 minit lagi dah masuk. Dah masuk isyak kemudian dia rasa mengantuk. Mengantuk, dia kata aku tidurlah dulu kan. Tidur sedar-sedar azan subuh lah kan. Apa hukumnya tu? Hukumnya berdosa. Sebab dia tidur dalam keadaan setelah masuk waktu dan dia tidak berusaha untuk bangun. Tapi kalau dia yakin ataupun dia pesan pada orang lain suruh bangunkan, masa ketika itu tak apa kan. Dan dia, kalau dia terlepas pun dia tidak berdosa. Tapi kalau dia tak yakin dia boleh bangun sebelum lupa waktu, dia tidur juga, masa tu dia berdosa. Jadi yang terbaiknya kita rehat sekejap. Kadang-kadang dah malam, sembahyang isyaknya lambat kan, rehat sekejap ataupun tidur, suruh orang ni, anak ke isteri ke kejutkan, tu baru kita solat. Sebab solat dalam keadaan kita letih makruh kan, tak ada kekhusyukan. Jadi rehat dulu, itu yang paling selamat. Jadi nak tidur pun selesaikan dulu solat. Takut nanti kita tidur tak bangun, maka kita meninggalkan solat pada hujung usia kita kan. Rugilah kita kan. Jadi jaga solat. Yang terbaik solat pada awal waktu. Okey, tuan-tuan ya. Tetapi disebutkan sini, ini adalah waham. Waham ni macam rasa ragu-ragu lah yang tidak seharusnya menguasai seorang pelajar berilmu bagi melihat dengan mata hati mereka. Apa yang dimaksudkan dengan hadis ini bukanlah menyuruh si pelupa dan terlena mengqadakkan solatnya sahaja dengan mengecualikan orang lain, tetapi tujuannya ialah membuat suatu pemusatan khusus kepada
keadaan suasana al-qaid, iaitu idza zakaraha, bila dia teringat semula. Dia terlupa, bila teringat terus solat. Ini adalah sebagai peringatan di mana tidak diisyaratkan kepada sesiapa yang hendak mengqadakkan sembahyangnya yang terluput menunggu masa yang sama pada hari kedua untuk menunaikannya. Ini maksudnya, boleh faham ya? Maksudnya kita dah tersedar terus kita katalah kita terluput solat zuhur. Tunggulah esok. Kan sebab dah masuk asar, tunggu zuhur esok. Kalau ikut ini, dia kata bila tersedar terus kita lakukan. Kita terus qada. Itu yang terbaik. Hutang kan tuan-tuan ya? Berhutang. Yang paling baik adalah segera dilangsaikan, dilunaskan. Kan? Berdosa kita. Kalau kita berhutang, kita mampu bayar, kita tangguhkan bayar. Itu bab hutang ya. Orang yang memberi hutang, dia dapat pahala. Bila dia pergi kutip hutang, orang yang berhutang tu minta tangguh. Itu special lah hutang ni ya. Pemberi hutang kan, yang bagi hutang, dia dapat pahala setiap hari yang orang tu tangguh. Dia tanya bila nak bayar, RM200. Aku tak ada duit lagi lah. Boleh minggu depan, cukup bulan. Minggu depan seminggu. Setiap hari tu orang yang bagi hutang tu dapat pahala. Seolah-olah dia bagi berhutang 200. Dan, jadilah pemberi hutang. Jangan jadi orang berhutang kan. Kecuali lah kalau hutang berjadual tu kan. Hutang berjadual, bayar secara berjadual, bank dan sebagainya, itu cerita lain. Malah ia mestilah menyegerakan qadaknya sebaik saja teringat pada bila-bila masa sahaja. Sekiranya saudara mengetahui inilah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan maksudnya oleh hadis itu sendiri dan penghurai-penghurainya, maka ketahuilah saudara bahawa tidak ada sebarang dalil hukum syarak yang ada kena mengena dengan apa yang difahamkan. Sebaliknya mafhum mukhalafah mengenai tertidur atau lupa di dalam hadis ni perbincangan yang panjang tuan-tuan ya. Dalam usul fiqh lah ni, kalau ada ni kalau bab-bab macam ni dia ada kaedah-kaedah dia. Baik, ada kita baca sikit lah ni. Ghazwah, yakni peperangan Bani Quraizah. Peperangan Bani Quraizah di dalam kedua kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahawa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan Khandaq, baginda terus meletakkan senjatanya dan bersuci. Kemudian Jibril alaihi salam menyusuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril berkata, engkau telah meletakkan senjata. Demi Allah kami tidak akan meletakkannya. Keluarlah engkau kepada mereka. Maksudnya malaikat belum letak senjata lagi. Orang-orang Madinah dah letak senjata, Nabi dah balik, dah mandi. Jibril datang. Ada dalam satu kitab ni dia sebutkan, apabila Nabi Muhammad pulang ke rumah untuk mandi dan berehat selepas daripada perang itulah, Dihyah Al-Kalbi datang. Dihyah seorang sahabat lah. Al-Kalbi dikatakan orang yang paling handsome di Madinah lah, orang yang paling kacak. Dihyah adalah sahabat paling kacak. Dia meminta izin bertemu dengan Muhammad. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Muhammad sedang mandi. Lalu kata Dihyah, panggil Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tahu siapa yang memanggil beliau. Itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril berupa dengan seorang lelaki kacak di Madinah namanya Dihyah Al-Kalbi. Dan kita tahu dalam sejarah Jibril ini boleh menyerupai beberapa rupa lah dalam beberapa peristiwa. Kata Jibril, wahai Muhammad, adakah kamu sudah meletakkan senjata kamu? Kami para malaikat belum meletakkan lagi senjata kami. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya memerangi keturunan Quraizah. Jadi malaikat Jibril bawa
perutusan daripada Allah SWT supaya memerangi Quraizah. Kenapa perang? Kerana Quraizah ni telah mengkhianati perjanjian damai, hidup damai dengan Rasulullah SAW dan orang Islam di Madinah. Dia kabilah Yahudi yang paling akhir sekali yang mengkhianati perdamaian ni, kerana termakan dengan hasutan orang-orang kafir Quraisy dan Ghatafan dan Bani Ghatafan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus bersiap. Apabila Nabi keluar dari rumah, beliau lantas bertanya kepada para sahabat sama ada nampak sesiapa yang lalu. Sahabat berkata, kami nampak Dihyah Al-Kalbi berjalan menuju ke tempat keturunan Quraizah. Mana malaikat pergi dulu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah Jibril. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah mereka tidak sembahyang asar melainkan di tempat keturunan Quraizah, yang hadis yang kita bacakan tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat pergi memerangi Bani Quraizah. Demi Allah kami tidak meletakkannya, keluarlah engkau kepada mereka. Tanya Rasulullah SAW, ke arah mana? Jawab Jibril, di sana, sambil menunjukkan ke arah Bani Quraizah. Lalu Nabi SAW pun keluar menuju ke tempat mereka. Kita baca yang perenggan akhir ni, perenggan yang kedua ni. Rasulullah SAW menyeru kaum muslimin supaya mereka tidak menunaikan sembahyang asar kecuali setelah berada di perkampungan Bani Quraizah. Dengan itu maka Rasulullah SAW pun berjalan bersama-sama kaum muslimin, di mana sebahagian dari mereka sempat menunaikan sembahyang asar dalam perjalanan ke tempat Bani Quraizah. Sebahagian daripada mereka mengatakan, tidak, kita tidak akan sembahyang sebelum kita sampai di Bani Quraizah. Manakala sebahagian yang lain berkata, malah kita akan menunaikan sembahyang, dan baginda tidak menghendaki seperti itu. Selepas itu mereka menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW, dan tidak seorang pun di antara mereka dimarahi oleh Rasulullah SAW, walaupun berbeza pandangan. Ini yang kita yang lebih-lebih. Apa ni tahlil-tahlil? Dan apa ni baca talqin? Baca doa, kirim doa, kan? Kirim arwah dan sebagainya itu. Sedangkan ulama-ulama yang muktabar, sama juga dengan Sayyidina ke tak Sayyidina. Ulama-ulama muktabar kata baik sebut Sayyidina sebagai ta'zim, penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun orang pun kita panggil cik, encik, kan? Datuk Seri, kan? Datuk, kan? Sama juga, kan? Isu lepas bagi salam, kan? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kan? Ada yang pertikaikan sapu tangan, sapu muka. Sedangkan ada riwayat kata hadis, bahkan ulama menetapkan apa doa yang sesuai dibaca ketika itu, kan? Ada doa khusus. Azhaba anil hammi wal hazan, kan? Jauhkanlah kami daripada rasa hammi, rasa sedih dan duka cita. Rasa sedih dan duka cita. Ada tuan-tuan, Jadi jangan percaya. Dan saya tak minatlah kalau ada para asatizah ni yang dia utamakan dia timbulkan benda-benda khilaf tu dengan tujuan untuk jadi kita jadi pemikiran kita jadi jadi tak bercelaru lah, kan? Ada yang buat, ada yang tak buat. Sepatutnya ada yang lebih utama lagi, yang khilaf tak payah disentuh. Mungkin kalau di universiti masa belajar, waktu belajar pada pelajar dan sebagainya itu boleh dah dalam perbincangan ilmu, kan? Perbahasan, pandangan-pandangan. Tapi dalam masyarakat tak sesuai lah. Sebab kita amalan ulama kita daripada ratusan tahun dahulu itu yang diajar oleh ulama-ulama di Nusantara yang hebat-hebat. Ulama Nusantara hebat-hebat, tuan-tuan.
ada yang sampai kemahiran ilmu diakui oleh ulama-ulama di tanah Arab, Mekah dan Madinah tu. InsyaAllah tuan-tuan, InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan tayyiban mubarakan, rezeki yang halal, yang baik dan yang barakah, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan kebaikan yang Engkau terima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.